COVID-19 tu apa? COVID-19 tu dia ada tajam. Dan semua ada tajam. Sama Jadi macam mana kita nak lawan COVID-19 tu? Lepas tu kentut. Lepas tu busuk. Oh, lawan pakai kentut? Okey. Lepas tu busuk. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Bertemu kembali kita dalam ruangan Gerbang Bahasa bersama-sama saya Cikgu Azhar bin Bahari. Pada hari ini Cikgu akan membicarakan 10 istilah yang kerap kita dengar dalam ataupun semasa COVID-19 ini. Pertama ialah perkataan pandemik. Pandemik ialah bermaksud wabak. Ya, kalau kita lihat COVID-19 ialah merupakan satu pandemik dan juga merupakan satu wabak yang biasanya boleh berjangkit dengan pelbagai kaedah. Yang kedua ialah perkataan penjarakan sosial. Penjarakan sosial ialah berasal perkataan pen campur dengan jarak campur dengan an. Penjarakan sosial. Kalau ditulis penjarakan ada 2K, maka perkataan tersebut salah. Sepatutnya penjarakan sosial. Yang ketiga ialah kita selalu mendengar perkataan SOP. SOP ialah istilah daripada bahasa Inggeris. Jika dalam bahasa Melayu, SOP bermaksud prosedur operasi standard. Prosedur operasi standard. Prosedur ialah kaedah atau cara, operasi ialah bagaimana dilakukan sesuatu kegiatan itu, dan standard ialah merupakan piawai, ya, ataupun kita kata mutu, ya, bagi memastikan sesuatu itu dapat dilakukan secara teratur dan secara lancar dan memenuhi kriteria yang ditentukan oleh sesuatu pihak, maka kita mestilah mematuhi apa yang dipanggil sebagai prosedur operasi standard ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil SOP. Yang keempat ialah kluster. Kluster ini merupakan satu kelompok masyarakat yang dijangkiti oleh wabak. Kluster juga boleh melihat atau dilihat kepada tempat tinggal. Misalnya kita dengar kluster jemaah tabligh, iaitu komuniti jemaah tabligh. Kluster kawasan rumah atau apartmen. Jadi penduduk itu dijangkiti oleh wabak tersebut. Terusnya ialah perkataan sanitasi. Sanitasi berasal daripada bahasa Inggeris sanitizer, itu untuk menghapuskan ataupun membersihkan kuman yang mungkin melekat pada tubuh ataupun pada badan kita. Kita juga biasa dengar tentang perkataan pelitup muka ataupun pelitup hidung. Mana satu yang betul? Sebenarnya yang tepat ialah pelitup mulut dan hidung. Kalau kita gunakan face mask ataupun kita kata pelitup muka, bermaksud akan melitupi keseluruhan wajah seseorang. Sedangkan dalam keadaan sebenar, kita menggunakan pelitup hidung dan mulut. Seterusnya kita menggunakan perkataan pengimbas suhu. Ya. Kita kadang-kadang tidak tahu apakah istilah yang tepat bagi perkataan kita gunakan pistol ataupun kita gunakan apa-apa cara untuk menembak suhu. Tapi dalam bahasa Melayu, ya, alat untuk mengimbas atau mengesan suhu itu dipanggil sebagai pengimbas suhu. Seterusnya ialah tentang perkataan penjejakan kontak. Penjejakan kontak. Apabila seseorang itu terkena wabak ataupun terkena COVID-19, maka akan dikesan, dijejaki sesiapakah yang mengadakan hubungan atau komunikasi dengannya. Usaha untuk mengesan pihak tersebut kita panggil sebagai penjejakan kontak. Terusnya ialah kita biasa dengar perkataan new normal. New normal ada pihak yang mengistilahkannya atau menukarkan istilahnya kepada norma baharu. Sebenarnya perkataan ini kurang tepat kerana norma dalam bahasa Melayu bermaksud nilai. Sebenarnya bila dikatakan new normal maksudnya kelaziman baharu. Kelaziman baharu tu apa maksudnya? Kebiasaan-kebiasaan yang jarang kita buat dahulu tetapi sekarang kita akan buat. Misalnya menjarakkan sosial dengan orang lain, ya, menggunakan pelitup hidung dan mulut. Itu adalah merupakan kelaziman baharu. Jadi kelaziman baharu ialah perkataan yang sesuai atau padan dengan dipanggil new normal, bukannya norma baharu. Norma baharu salah. Terusnya ialah perkataan nyahkuman.
Nyah ialah sesuatu perkataan yang bermaksud menyingkirkan kuman. Bila kita gunakan perkataan nyah kuman, kita harus merapatkan perkataan ini. Iaitu bermaksud nyah itu merupakan satu daripada imbuhan. Ya? Nyah kuman harus dieja bergandingan. Iaitu perkataan nyah dengan perkataan kuman. Jadi para pelajar yang cikgu hormati sekalian, kalau kita lihat tadi terdapat beberapa istilah yang kerap kita dengar. Dan cikgu harap selepas ini kita tidak lagi melakukan kesalahan daripada segi ejaan, sebutan dan juga istilah yang digunakan berkaitan dengan wabak ini. Cikgu harap kita akan dapat berjumpa lagi pada siri yang lain. Assalamualaikum.